Ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang semuanya. Selamat menonton semuanya. Saya Elvin Mahathir Yunus ya, selaku moderator insya-Allah untuk perkongsian ataupun forum kita dalam Fiqh Belia 4.0 yang terakhir selama 2 hari ini. Dan seperti yang kita tonton visual tadi, itu adalah perjalanan Fiqh Belia dari edisi yang pertama sehinggalah edisi yang terkini. Yang terkini dijalankan dalam suasana norma baharu. InsyaAllah malam ini kita akan mengupas, ya, kita akan meraihkan topik belia dan cabaran norma baharu. Seperti yang kita sedia maklum, sasaran kita untuk Fiqh Belia 4.0 ini merupakan para belia, namun terbuka untuk semua juga. Dan kita juga menjalankan ini adalah kali pertama dalam suasana norma baharu. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan 2 orang panel. Ya, kalau kita lihat latar belakangnya cukup sesuai, ya, pengalaman yang cukup luas untuk kita kupas bicarakan tentang topik yang telah pun disediakan pada malam ini. Dan insyaAllah saya perkenalkan dahulu para panelis kita. Ada 2 panel. Panel yang pertama ialah Saudara Muhammad Faisal bin Abdul Aziz. Assalamualaikum Tuan. Baik. Beliau merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, ABI Malaysia, ya. Dan sebenarnya sekarang ini berada di Sabah ataupun di Semenanjung, Tuan Faisal? Baru pulang tadi. Alhamdulillah sempat tiba di Semenanjung. Sekarang di rumah, alhamdulillah. Baru pulang. Alhamdulillah kan. Okey. Ada di Sabah untuk program kita di sini. Dan alhamdulillah sudah sampai di rumah. Dan beliau juga merupakan mantan pengerusi Persatuan Kebangsaan Islam Malaysia, ya, dan memegang ijazah undang-undang di UI Universiti Islam Malaysia Antarabangsa. Betul ya, Tuan Faisal. Dan insyaAllah kita akan berbicara lebih lanjut lagi mengenai ini. Saya kongsikan pula latar belakang panel kita yang kedua. Ini memang saya kenal, alhamdulillah dia pernah menemu ramah saya. Kali ini saya pula yang jadi moderatornya. Puan Nurzian Muhammad Tayruddin, seorang guru, seorang ustazah sebenarnya ya di Sekolah Kebangsaan Kelanahan, dan merupakan Setiausaha Agung Majlis Belia Sabah. Okay. Dan pengerusi Persatuan Puteri Islam Malaysia di Papar dan merupakan AJK Pentadbir Persatuan Puteri Islam di Sabah. Ya, dan merupakan lulusan di UMS, ambil masternya di UMS, betul? Dan ambil ijazah sarjana mudanya di Egypt, ya, di Al-Azhar Iskandaria. Alhamdulillah kita sudah berkenalan dengan 2 orang panel kita hari ini. InsyaAllah kita akan bicarakan topik belia dan cabaran norma baharu. Sebelum kita beralih kepada soalan, mungkin boleh sedikit mukadimah ya. Kita sekarang sudah berada dalam norma baharu kira setahun, ya, setahun. Sejak 18 Mac tahun lepas. Mungkin ada yang sudah terbiasa dengan norma baharu ini, tapi kalau kita andaikan kita masuk ke sekolah rendah atau sekolah menengah ataupun universiti, kita masih berada dalam tahun 1. Jadi tahun yang pertama ini, bagaimana situasinya, apa cabarannya. Jadi ini yang akan kita kupas insyaAllah bersama-sama dengan panel kita. Dan insyaAllah kita usahakan ya selama sejam ini ada 3 pusingan. Dan saya hanya bertanyakan soalan, ya, namun panel kita yang akan mengupas dengan latar belakang dan juga pengalaman mereka yang luas. Jadi insyaAllah kita mulakan dengan panel yang pertama kita, Tuan Muhammad Faisal. Okey ya, Tuan? InsyaAllah. Dia sudah dapat sudah dapat udara Sabah selama beberapa hari ini, sudah bawa ke Semenanjung insyaAllah, dan ini sudah melihatlah suasana juga di Sabah bagaimana ya. Baik, kita cerita mengenai kebeliaan ya, Tuan Faisal. Kebeliaan ini agenda besar negara dan tamadun. Selama 2 hari ini pun kita sudah bercerita mengenai belia
teknologi, akhlaknya telah dikupas oleh para asatizah kita di Kuliah 4.0 ini. Dan dengan pengalaman dan sekarang ini sebagai Presiden ABIM, ya, Tuan Faisal, melihat kelangsungan sekarang belia hari ini khasnya di Malaysia, di dalam suasana norma baharu sekarang ini dalam setahun ini, sejauh mana Tuan Faisal melihat kebersamaan para belia kita sepanjang setahun, sepanjang mendepani norma baharu. Silakan. Baik, terima kasih. Cuma mungkin kalau untuk soalan ini, izinkan saya untuk bentangkan slide boleh ya? Ambil masa sikit. Ada sikitlah slide yang ingin dikongsilah untuk teman-teman, penonton dan juga rakan-rakan lain, insya-Allah. Sebentar ya, saya try je. Boleh nampak slide ni? Boleh. Okey, baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Alvin ya, dan juga Ustazah Nurzian, rakan panelis pada malam ini. Alhamdulillah, yang pertama saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan juga ABIM Sabah dan juga penganjur Ustaz Taufan, Ustaz Fikri kerana mengundang saya lah untuk berkongsi sikitlah pengalaman yang ada, belia dan juga cabaran norma baru. Dan kebetulan saya juga baru pulang dari Sabah. Ni saya ditemani oleh T Sabah, Sabah T. Apa ni, diberikan Sabah T dan apa ni, maksudnya masih belum hilang lagi lah apa ni, nikmat Sabah tu lagi lah. Baik, balik kepada persoalan yang ditanya tentang belia dan norma baru. Saya ada sedikit slide sikit lah ringkas tentang mungkin apa yang boleh kita lihat dalam tempoh setahun yang berlaku situasi hari ini disebabkan virus COVID-19, maka berlakulah norma baru. Baik, yang pertama kita harus jelas ya, saya ingat kita juga sudah jelas, tapi kita harus sedar bahawa sebenarnya virus COVID-19 ialah merupakan sebagai satu alat ya, alat untuk kita reset kembali kehidupan kita. Maksudnya kehidupan kita lagi bukan lagi kehidupan normal, tapi kehidupan yang telah pun diresetkan disebabkan berlakunya COVID ataupun pandemik COVID-19. Dan di sinilah timbul persoalan ya, tentang peranan besar anak muda, peranan besar kita dalam konteks anak muda. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan bila mana kita bicara tentang persoalan anak muda mendepani virus COVID-19. Baik, dan seterusnya juga bila kita sebut tentang anak muda, sudah pasti kita sebenarnya tidak menghadapi masalah bila mana kita untuk adapt dengan perubahan ya. Sebab anak muda itu sendiri kekuatannya ialah untuk berubah. Anak muda ini tidak ada masalah untuk merubah cara hidup, merubah norma baru, kerana itulah adaptasi yang ada pada kekuatan anak muda. Dan yang kedua, saya akan sebut juga tentang cabaran penyelesaian, dan juga yang ketiga, kehidupan masa depan yang lebih sustainable ataupun lebih lestari. Baik, sebab kepada yang pertama bila kita sebut tentang COVID-19 dan perubahan, ini yang hak kita sebagai anak muda. Mungkin kalau kita nak bicara tentang anak muda dan juga COVID-19, perubahan dan sebagainya, kita harus sedar bahawa kalau kita tidak berubah, kita akan diubah. Dan kekuatan ini sebenarnya ada pada anak muda. Anak muda jangan takut untuk berubah. Anak muda jangan takut untuk membuat sesuatu yang baru, explore, discover satu benda yang baru. Kerana bila kita explore sesuatu benda yang baru, kita yang akan memimpin perubahan. Tapi kalau kita tidak mahu berubah, kita kekal dengan cara-cara lama dan sebagainya, maka kita yang akan diubah. Saya ambil contoh, Sarjana pernah bertanya, saya lupa, kita yang ada sungai di belakang rumah kan, cuba kita celup kaki kita di sungai yang mengalir.
Siapa di kalangan kita yang apabila kita celup kaki kanan, mula-mula kita celup kaki kanan kita di sungai yang mengalir, kemudian kita celup kaki kiri pula. Bolehkah kita memberi jaminan bahawa kedua kaki kita ni mencelup di air yang sama? Maksudnya molekul-molekul air yang sama? Tidak. Sebab itulah perubahan. Maksudnya air itu mengalir, bila kita celup kaki yang pertama dan kita celup kaki yang kedua, dia memijak molekul-molekul air yang berbeza. Jadi putaran perubahan ini berlaku dengan pantas. Dan mungkin juga untuk lebih mudah, slide yang saya letak ini contoh bagaimana dalam konteks bisnes, di branding. Dalam konteks bisnes amat inovatif. Mereka bersedia untuk berubah untuk mereka kekal relevan. Ini banyaklah logo-logo yang kita sebelum lahir pun yang kita tidak pernah lihat logo-logo. Ini contoh bagaimana perubahan itu berlaku dengan pantas dan perubahan logo-logo ini, kronologi ini menunjukkan bahawa dunia sebenarnya berubah. Maksudnya pada tahun 1902, 1900 manusia ini cara fikirnya berbeza. Kita tengok kepada lanskap logo-logo yang lama kan, kemudian diubah, menunjukkan bahawa dunia ini berubah, cara fikir manusia itu berubah, cara marketing berubah, dan segala-galanya berubah. Dari sini kita boleh melihat bagaimana dunia itu sebenarnya berubah. Dan anak muda ialah merupakan golongan yang sebenarnya tidak menghadapi masalah untuk berubah. Bila kita sebut norma baru dengan sistem online, cara pembelajaran di kelas, lecturer di universiti dan sebagainya, anak muda lah yang sepatutnya champion, yang memimpin perubahan ini. Yang kita bukan menjadi golongan yang serabut, takut atau sukar untuk berubah, tapi kita yang sebenarnya bersedia. Sebab ini adalah lumrah kehidupan. Tidak ada yang kekal melainkan perubahan. Perubahan itulah yang akan sentiasa berlaku. Dan saya nak kongsi juga sikit dalam buku The End of Power, ditulis oleh Moses Naim. Dia menceritakan bagaimana berlakunya putaran perubahan sistem yang ada. Contohnya dalam konteks pentadbiran, dalam konteks perniagaan, organisasi agama, ketenteraan, dia sudah lama berubah. Mungkin kita kurang melihat perubahan ini kerana apa yang disebut oleh Moses Naim dalam buku ini, perubahan yang dikatakan ini kita tidak dapat lihat kerana buku ini ditulis sebelum menularnya wabak COVID-19. Hari ini baru kita dapat lihat perubahan-perubahan cara sekolah, cara pendidikan, perubahan cara untuk mendapat perhatian di social media. Sebelum COVID-19, mungkin kita agak kurang melihat perubahan ini. Saya bercontoh apa yang disebut oleh Moses Naim. Mungkin ada di kalangan kita yang minat bermain chess. Kalau zaman dulu, untuk menjadi champion, juara chess, dia kena masuk banyak pertandingan. Dia masuk pertandingan, dia train, dia belajar, kemudian dia menang, dia juara pertandingan A, pertandingan B untuk dia mencipta nama. Pertandingan C, dia masuk banyak pertandingan di peringkat negeri, peringkat daerah, di peringkat kebangsaan untuk mencipta nama. Akhirnya dia menjadi champion. Tapi apabila berlakunya teknologi, orang boleh belajar bermain chess dengan komputer. Tidak perlu lagi dia bermain chess dengan masuk pertandingan, tapi dia boleh menjadi mahir hebat bermain dengan komputer. Akhirnya kelompok champion chess, dulu champion chess tu sikit, limited, tapi hari ini ramai yang boleh menjadi champion. Jadi perubahan ini berlaku, perubahan cara kehidupan norma. Ini juga disebut tentang norma baru. Sama juga dalam konteks pentadbiran. Hari ini pentadbiran ini berbeza. Kalau dulu mungkin top down, apa saja yang disebut oleh pemerintah, apa saja yang disebut oleh bos, semua orang kena ikut. Tapi hari ini cara fikir manusia berbeza. Informasinya berbeza. Kalau dulu informasi daripada pemerintah, pentadbir itu sekata, seragam. Hari ini berbeza dengan social media dan sebagainya. Perniagaan juga. Kalau dulu terkenal dengan company-company besar. Company besar pekerjanya ramai. Hari ini ramai yang menjadi bos, ramai yang menjadi CEO dengan bisnes-bisnes online dan sebagainya. Termasuk juga dengan organisasi agama. Hari ini banyak organisasi agama tumbuh ibarat cendawan. Dan juga yang terakhir ketenteraan. Ketenteraan ini mungkin kalau kita nak lihat apa yang disebut oleh Moses Naim,
dia bukan lagi peperangan antara negara dan negara. Tapi hari ini kalau kita lihat di dunia, pertempuran ketenteraan itu antara negara dan organisasi. Daesh sebagai contoh, dia bukan sebuah negara, tapi hanya satu kumpulan kecil. Jadi ini proses perubahan-perubahan yang berlaku, yang anak muda harus sentiasa sedar, sentiasa bersedia untuk adapt dengan perubahan. Jika tidak, kita yang akan terubah. Dan bila sebut juga tentang ekonomi yang tadi saya sebut, inovatif ekonomi, gig ekonomi, hari ini orang bukan lagi macam dulu, lepas bergraduasi kerja dalam sektor kerajaan sampai pencen 55 tahun. Hari ini tidak lagi sebegitu. Hari ini orang lepas bergraduasi lebih kreatif, menjadi CEO di company sendiri secara online. Kemudian dalam tempoh 5 tahun, anak muda dia inovatif lagi. Dia mencipta peluang pekerjaan yang lebih baik lagi. Ini perubahan-perubahan inovatif, kreativiti ekonomi pada masa akan datang yang sentiasa berubah. Bukan lagi macam ibu bapa kita, tok kita lepas belajar universiti, masuk sektor swasta, kerajaan, kekal maintain sampai usia 50 tahun. Tidak lagi sebegitu. Hari ini zaman berubah dengan teknologi dan sebagainya. Dan ini yang menuntut kita untuk kita sentiasa engage ataupun kita ada consultation, perbincangan. Anak muda, untuk kita berjaya, kita harus sentiasa bersama dengan anak-anak muda yang lain. Saya fikir program kita malam ini, Fake Belia, ini satu contoh yang baik untuk kita membugar idea-idea besar, idea-idea untuk anak muda bergerak ke depan. Jadi bila kita sebut tentang norma baru, penyelesaian kepada masalah norma baru ini, anak muda tidak dapat tangani melainkan kalau kita bersedia untuk berkongsi. Kita ada engagement inklusif. Semua orang, semua bangsa, semua golongan, semua agama, kita bincang tentang masalah anak muda. Kita bincang tentang idea-idea baru, inovatif baru untuk selesaikan masalah isu ekonomi anak muda dan sebagainya. Dengan perbincangan wacana ini, kita dapat membuka banyak idea-idea yang baik, yang besar kan. Dan seterusnya, maaf, saya sebenarnya ada masa berapa lama, saya takut terlajak masa lah, minta maaf. Boleh. Teruskan, 5 minit. Oh, lagi 5 minit. Jadi ini penting, engagement. Macam kita NGO kita banyak, ada ABIM, kita ada Majlis Beli Sabah, kita ada kelompok-kelompok lain. Kita harus sentiasa membuat perbincangan, perundingan untuk membugarkan lebih banyak idea yang inovatif ini. Baik, sama juga dalam masa sama, anak muda harus ke depan dalam konteks untuk kita membantu. COVID-19 sudah pasti semua terkesan B40 khususnya orang-orang miskin tanpa mengira kaum ini harus sentiasa kita bantu. Anak muda kena ke depan. Anak muda kena ke depan memberi penyelesaian solusi terbaik kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk yang terakhir, saya nak sebut juga, bila kita sebut tentang COVID-19, anak muda harus ke depan dalam isu alam sekitar dan juga perubahan iklim. Dalam buku Farid Zakaria ini, ataupun dalam banyak kajian-kajian, bila sebut tentang COVID-19, sebenarnya COVID-19 ni dia ada berkaitan dengan isu-isu alam sekitar, ada berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim. Saya ambil contoh dalam banyak kajian, virus ini datangnya daripada haiwan liar. Kalau dalam banyak kajian, haiwan liar ini duduk di hutan. Sebelum ini tidak ada kontak dengan manusia. Tapi disebabkan pembangunan, deforestation, pembalakan, akhirnya haiwan liar ni dia tidak ada tempat, habitat dia tidak ada. Jadi dalam masa yang sama dia ada kontak yang lebih rapat dengan manusia. Sebelum ini mereka duduk di hutan. Tapi disebabkan kita mungkin terlalu rakus menebang balak, mengganggu habitat kehidupan haiwan liar, maka berlakunya kontak antara manusia dan juga dengan haiwan tersebut, dan terzahir dengan keluarnya virus yang dikeluarkan. Banyak kajian termasuk seorang pensyarah farmakologi daripada UiTM juga menyebut tentang perkara ini. Jadi anak muda bila sebut tentang COVID-19, kita harus ke depan membawa wacana isu alam sekitar dan juga perubahan iklim. Kerana apa? Kerana ia melibatkan masa depan kita yang lestari, yang sustainable,
maksudnya masa depan yang lebih baik bergantung kepada kita. Dan kita harus sentiasa menghormati alam, memperjuangkan isu yang disebut sebagai alam sekitar, isu-isu perubahan iklim yang berlaku. Dalam masa yang sama, ini banyaklah konsep-konsep yang dikeluarkan. Kalau contohnya dalam Resilience Stockholm Center, dia ambil contoh isu planetary health. Bagaimana kita anak muda, manusia ini harus menghormati limitasi ataupun had pengeluaran alam. Jadi kadang-kadang kita harus elak pemaziran bila mana kita mengambil makanan ke ataupun kita konsum sesuatu itu, jangan konsum berlebihan. Kerana sebenarnya kita telah mengganggu aturan alam yang boleh produktiviti alam contohnya kan. Kita mengganggu produktiviti alam apabila kita berlebihan dalam penggunaan sesuatu makanan dan sebagainya kan. Jadi alam itu dia ada limitasi dia. Yang mana kita harus sentiasa menghormati. Dan tadi saya sebut ya tentang penyakit-penyakit daripada haiwan liar ini yang disebut tentang zoonotic diseases. Penyakit-penyakit yang bersifat zoonotic ini yang keluar daripada haiwan liar disebabkan kita mengganggu habitat-habitat mereka. Ini contoh apa yang Abim buat. Kita buat networking dengan kawan-kawan pelbagai agama untuk kita bincang tentang isu alam sekitar. Dan juga ni slide yang terakhir lah, ambil masa. Ini contoh kempen yang kita buat. Anak muda dibimbing oleh juga pakar-pakar yang berusia. Kita buat kempen untuk menyelamatkan alam. Jadi ini contoh bila mana kita sebut tentang norma baru, selain daripada kita sebut tentang norma baru, anak muda harus sentiasa ke depan, champion, menjuarai perubahan. Kita juga harus fikir tentang sustainability ataupun kelestarian hidup kita pada masa akan datang. Kita dan juga anak-anak kita pada masa akan datang. Jadi isu-isu seperti perubahan iklim, isu alam sekitar, kita harus bergerak ke depan. Anak muda di negara luar sudah bergerak ke depan. Anak muda di Malaysia harus juga tidak ketinggalan untuk berada di hadapan untuk memastikan kita juga menjadi juara kepada isu yang disebut sebagai isu perubahan iklim yang amat penting untuk kita memberi penekanan. Jadi saya ingat itu saja. Minta maaf ambil masa yang lama. Nanti kita buka kepada sisi soal jawab kalau boleh, insya-Allah. Saya serah kepada moderator. Terima kasih Tuan Faisal atas pencerahan itu. Dalam sesi tadi tu yang lebih kurang 10 minit tu, Tuan Faisal sebenarnya telah menjentik, saya kira lah, para belia, menjentik yang menyedarkan belia ni sebenarnya dalam diri dia memang ada sudah kebolehan untuk berubah. Memang sudah ada di dalam diri. Setiap generasi belia itu setiap perubahan itulah yang kekal, perubahan itulah yang tetap akan berlaku. Ya. Dan bila Tuan Faisal ini bercerita tentang kelestarian alam, bila belia ini perlu berubah itu kenapa? Berubah itu demi untuk menjaga kelangsungan hidup, bukan sahaja planet yang kita huni ini, tapi juga bila planet ini dijaga kelestarian, maka penghuninya juga akan lebih sejahtera. Jadi memang nampak bila Tuan Faisal cerita pasal kelestarian alam ni, dia nampak passion. InsyaAllah kalau lepas ni ada masanya lagi kita boleh go deep lah tentang kelestarian alam dan juga kaitan belia. Jadi baik belia ini memang sudah dalam dirinya sentiasa mahu berubah. Dan kita beralih pula ke panel yang kedua, Ustazah Nurzian, ya. Mana ustazahnya ada ya? Baik. Ustazah ni ataupun Cikgu Nurzian ni, Puan Nurzian merupakan Setiausaha Agung Majlis Belia Sabah. Dan pada malam ini merupakan wakil lah dari Majlis Belia Sabah, Belia Sabah. Dan saya pasti belia ini banyak isu-isunya, cuma malam ini mungkin kita jemput Puan Nurzian ni untuk mengupas lebih tentang isu wanita, belia wanita. Bagaimana MBS mendepani isu-isu yang berkaitan dengan belia wanita khasnya di Sabah ini. Apa yang sudah dilakukan, mungkin juga sebelum datangnya COVID-19 dan ketika COVID-19 ini melanda,
Apakah mungkin isu-isu yang timbul dan bagaimana MPS mendepani isu? Silakan, Puan Nozian. Ya, terima kasih Saudara Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi ruang dululah kepada rakan teknikal kita. Mungkin ada sedikit masalah teknikal di situ, saya lihat. Tapi suaranya boleh dengar. Boleh dengar dengan jelas ya. Okey, betul. alhamdulillah. So, terima kasih Saudara Alvin. Sekejap ya. Okey. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih adik saya, Saudara Alvin Mahathir kerana ialah mengalu-alukan saya untuk panel yang kedua ini, dan semestinya saya berterima kasih kepada penganjur kerana memilih dan memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah seorang panel dalam program yang cukup gah ini, iaitu seminar Fiqh Belia yang telah pun berlangsung saya kira daripada kemarin lagi. So, apa yang telah dikongsikan oleh panel yang pertama tadi cukup hebat. Ya, Saudara Faisal sudah berkongsikan, saya kira skopnya sangat meluas dan alhamdulillah giliran saya pula telah dikecilkan sedikit skopnya, di mana saya akan fokus kepada Majlis Belia Sabah dan peranan wanita. So, baiklah, saya sendiri telah dilantik sebagai Setiausaha Agung Majlis Belia Sabah. Terdahulu kita berdepan juga dengan isu ya, apabila dikatakan Majlis Belia Sabah ini kelihatannya seperti berat sebelah kapal kepimpinannya. Ini kerana dalam barisan kepimpinan tertinggi Majlis Belia Sabah, 10 orang itu hanya saya satu-satunya wanita yang membarisi ataupun menjawat jawatan tertinggi dalam barisan kepimpinan Majlis Belia Sabah sebagai Setiausaha Agung. 9 orang yang lagi semuanya kaum Adam. Jadi kelihatannya seperti berat sebelah ya kapal kepimpinan Majlis Belia Sabah, dan ini pernah sedikit suatu ketika dahulu masa mula-mula lah ya dikatakan MBS ni macam gender bias ataupun pilih kasih lah sebab banyak lelaki, perempuan dia tidak ada. Tetapi sebenarnya yang berlaku adalah sebaliknya. Ya, dalam Majlis Belia Sabah sendiri, saya bercerita tentang Majlis Belia Sabah terlebih dahulu ya. Pada masa kini Majlis Belia Sabah semakin dikenali, semakin ramai yang ambil tahu tentang Majlis Belia Sabah. Dan mungkin ada yang masih belum tahu, saya ingin berkongsi. Majlis Belia Sabah mempunyai 17 badan gabungan. Menariknya, dalam 17 badan gabungan ini, kita ada beberapa badan gabungan yang keahliannya ada 100% wanita. Seperti yang disebutkan tadi Saudara Alvin, yang mana saya sendiri menganggotainya, iaitu Pergerakan Puteri Islam Malaysia Negeri Sabah. Kita juga ada Pandu Puteri yang juga semuanya adalah wanita. Kita juga ada Girls Brigade. Demikian tadi yang telah saya kongsikan. Dan kita ada satu lagi badan gabungan, walaupun dia bercampur lelaki dan perempuan, tetapi menariknya dia ada satu cawangan yang khusus untuk wanita, iaitu JCI ya, JCI Intan ini yang mana ahlinya adalah semua wanita. So, kenapa saya berkongsi keahlian Badan Gabungan Majlis Belia Sabah? Ini adalah salah satu bukti yang membuktikan Majlis Belia Sabah itu meraihkan, menyantuni peranan wanita dalam dunia kebeliaan, dalam dunia kesukarelawanan. Jadi itu serba sedikit. Dan menariknya lagi, apa yang saya akan kongsikan dia lebih kepada benda yang realistik lah, yang berdekat dengan saya. Saya sendiri terlibat dengan diberi kepercayaan dalam beberapa program. Jika kita lihat macam Saudara Alvin sendiri tadi bertanyakan peranan Majlis Belia Sabah yang melibatkan hal-hal dunia kewanitaan inilah, belia-belia wanis, hal-hal wanita. Jadi di mana apa fungsi dan peranan MBS itu? Betulkah MBS ada platformnya yang memberi ruang dan peluang kepada kaum wanita, belia-belia wanis untuk menggunakan platform tersebut menampilkan diri, untuk meningkatkan kemahiran diri dan sebagainya? Ya, betul. Majlis Belia Sabah telah menyediakan pelbagai platform sebenarnya ya, telah menyediakan pelbagai platform yang meraihkan dan menyantuni peranan belia wanita itu sendiri ya. Dan saya sendiri sangat dekat dengan ini. Saya suka bercerita tentang pengalaman sendiri ya, yang apabila kita dalam kita dilanda ujian, iaitu COVID-19, berlaku PKP.
berlaku PKP ini dia banyak fasa dan alhamdulillah kerajaan begitu ambil berat dengan belia di Sabah khususnya. Dan telah timbul satu inisiatif melancarkan program Dapur Belia. So Dapur Belia ini ialah satu gerakan yang digerakkan untuk membantu mereka yang keciciran, sama ada dari segi bantuan bakul makanan dan sebagainya, untuk mereka yang keciciran. Dan yang menariknya, program ini dikhususkan untuk belia. Dan saya tidak katalah maksud saya begini, Dapur Belia itu telah dibuat sebanyak 3 siri. 3 siri, dari siri pertama PKP yang mula lagi, yang kedua semasa kita dalam proses pemulihan, dan yang ketiga ini kita berulang PKP PKPB. Majlis Belia Sabah telah diberi kepercayaan untuk mengendalikan program Dapur Belia tersebut. Menariknya, saya sendiri diberi kepercayaan untuk menyelaraskan program tersebut. Jadi secara tidak langsung, ini adalah membuktikan peranan wanita itu sendiri sebenarnya tidak ada isu pun. Kau lelaki kah, kau perempuan kah, terbukti semua boleh buat program. Yang penting kita punya integriti dan kita punya kebolehan dan kemahuan serta kesungguhan kita untuk melakukan sesuatu program itu. So sebenarnya tidak patutlah, tidak wajarlah timbul isu gender bias. Gender bias itu, pilih kasih, asyik-asyik laki-laki, asyik-asyik lelaki, begitu. Tidak patut timbul. Saya kira Majlis Belia Sabah sudah memberikan ruang yang cukup seluas dan telah membuktikan begitu banyak banyak program-program yang melibatkan dan juga meraihkan wanita-wanita ini yang telah dibuat oleh Majlis Belia Sabah sendiri. Saya ingin perkenalkan Exco bahagian wanita di Majlis Belia Sabah itu Siti Sobrina, saudari Siti Sobrina. Dia telah menjalankan pelbagai program terutamanya sebelum tempoh PKP, tempoh hari. Sebagai contoh program yang saya kira kalau kita dengar nama programnya pun, semua orang ingat, ini program apa nih? Nama program saja Fikir Cincai. Fikir Cincai, kalau orang Sabah bilang, Fikir Cincai kah? Begitu. Sekali rupa-rupanya pengarah programnya perempuan. Semua hanya perempuan. Tapi dia punya pengisian program itu terbuka kepada lelaki perempuan, iaitu belajar asas mempertahankan diri, belajar asas ilmu mempertahankan diri. So Majlis Belia Sabah itu sendiri sebenarnya sudah menyediakan pelbagai platform dan juga telah menjalin kerjasama yang begitu banyak. Bukan saja menjalin kerjasama tetapi juga membuka ruang yang seluas-luasnya kepada mana-mana khususnya rakan belia, rakan strategik yang mahu bekerja sama, mahu berkolaborasi dengan Majlis Belia Sabah dalam apa-apa jua program. Ataupun mungkin, bukan saja mungkin, maksud saya seperti yang sebelum-sebelum ini kita adakan kerjasama untuk jaringan keusahawanan dan sebagainya, sudah berjalan, sudah dilaksanakan. Apatah lagi sekarang kita dalam tempoh PKP, segala-galanya serba baharu. Kalau dahulu kita bersemuka depan-depan, pagi program, kita boleh berprogram begitu kan. Tapi kali ini, dengan memanfaatkan norma baharu yang serba-serbi berteknologi, jauh sebenarnya memudahkan kita punya progres. Saya tertarik dengan perkongsian Ustaz yang masa kita punya perkongsian petang tadi, katanya jimat kos, betul, sangat jimat kos. Bukan itu sahaja, bahkan juga menguji skill kita. Dahulu kalau mungkin Alvin sendiri tahu kan, Majlis Belia Sabah sering membuat siaran langsung melalui Facebook Majlis Belia Sabah untuk pelbagai program. Sebagai contoh program kesihatan mental, sepanjang bulan kesihatan mental, kempen derma darah, jadi kalau kita lihat balik ke belakang itu, dunia teknologi ini agak baru bagi kita. Dengan masalah audionya, dengan masalah teknikalnya, sekejap lainnya tiada, sekejap lainnya ada. Dengan macam mana kita mau belajar guna Zoom, mau guna OBS dan sebagainya. Semua ini norma baru. Ya, dan menariknya, tidak ada bias untuk kita belajar ilmu-ilmu ini. Kau lelaki kah, kau perempuan kah, sama. Kita kena tahu sama. Jadi tidak ada, orang kata, tidak patutlah berlaku keciciran. Cumanya dari kita saja itu semua. So saya kira itu sebagai saya punya pembuka lah. Bagaimana saya mau memperkenalkan Majlis Belia Sabah itu sendiri dan bagaimana saya sentuh yang
peranan wanita itu tidak harus, sebenarnya kalau saya kira lah kan, sebab kalau kita ikut dengar topik-topik yang sebelum ini pun kan, bukan ini sahaja ya, banyak sudah. Dia pasti ada pengkhususan untuk wanita, untuk wanita. Saya kira zaman sekarang sudah tidak begitu lagi. Dia sepatutnya tidak ada lagi wanita begini, lelaki begini. So, sekarang ni semua berdiri sama rata. Saya tidak katalah bilang kita mau hak lelaki, macam mana lelaki boleh dapat, perempuan pun boleh dapat. Ada perkara harus kita faham dalam hukum hakam, mungkin kita tahu. Tapi maksud saya, dunia masa kini, perempuan dengan lelaki itu sama-sama maju ke hadapan. Sebab siapa yang tertinggal tu dia tidak peduli kau lelaki ke perempuan. Apatah lagi dunia mencabar sekarang ini, ekonomi kita yang mencabar ini, ekonomi tidak kenal, dia tidak kenal jantina. Kau lelaki ke kau perempuan, dia tidak kenal. So begitu juga dengan kita punya peranan manusia itu. Jadi kita janganlah sebut peranan wanita. Jadi nanti kita pun kupas, wanita, kau masak je lah kau sana, sibuk juga kau dengan dunia-dunia. Itu dulu yes mungkin. Tapi sudah-sudahlah itu. So sekarang dunia sekarang seperti mana Tuan Faisal sudah terangkan dengan begitu terperinci, dengan slide yang disediakan cukup cantik, saya kira itu sudah cukup merangkumi semua. Sangat menarik. Dan apalah salahnya kalau kita ubah mindset kita itu, kita ikutlah begitu. Semua orang kena berubah. Jangan spesifik wanita, engkau kena berubah sebab kau wanita. Tidak. Asalnya namamu manusia, silakan berubah. Kalau mau berjaya. So, minta maaf sebelum saya merepek lebih jauh. Silakan Saudara Abin, saya mohon maaf sekiranya ada yang tidak sampailah objektifnya. Silakan. Alhamdulillah. Sampai itu, Puan Nurdin. Sekarang ini kita tahu yang MBS itu dia menyediakan, ini datang dari Setiausaha Agungnya sendiri ya, bahwa MBS ini menyediakan ruang, sediakan peluang yang sama rata. Siapa sahaja ahli dalam MBS ya yang mahu ke hadapan, silalah ke hadapan. Ya, siapa yang mahu orang bilang mahu jadi orang yang berjaya, sila jadi orang yang berjaya. Siapa yang mau pegang program, silalah pegang program. Jadi siapa-siapa yang mungkin belum lagi masuk dalam apa-apa persatuan ya, boleh sudah berkira-kira untuk turut serta join lah apa-apa persatuan atau pergerakan yang ada di dalam MBS. ABIM pun salah satu juga di dalam MBS. Join lah, dan insya-Allah kita, macam Tuan Faisal pun bilang tadi, kita perlu sentiasa bersama-sama dengan para belia. Kita dapat idea yang sama-sama belia juga. Jadi bila kita berpersatuan macam ni kan, kita akan mampu untuk bergerak. Orang bilang if you want to go fast, maybe you can go alone. But if you want to go strong, you have to bergerak together lah. Gitu ya. InsyaAllah lepas ni kita akan bersama lagi dengan Puan Nozian. Saya rasa dia sudah mau lagi cerita pasal yang lebih lanjut lagi. Kita akan tukar soalannya selepas ini. Okey, kita balik kepada Tuan Faisal pula. Ya. Sekarang ini kita sudah setahun. Norma baharu, sudah setahun menghadapi COVID-19. Kita sudah dalam era program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sudah ada yang dapat dos yang kedua. So sudah kita sudah setahun lah. Tapi bagi pengamatan Tuan Faisal, pasti ada juga orang kata cabaran ataupun mungkin kekangan yang membuatkan belia ini dia masih tertahan. Bagi Tuan Faisal bagaimana? Adakah ini dilihat, dan kalau iya, apakah cabaran yang ditempuhi oleh para belia sekarang? Terima kasih Alvin. Mungkin ketika kita nak sebut tentang cabaran, saya ingat batasan lah. Kita tak nafikan kalau kita sebut setahun setelah kita dalam COVID-19, pasti ada hambatan ataupun cabaran yang seolah-olah menarik kita untuk kembali kepada asal. Maksudnya susah lah nak buat program online, buat fizikal lah. Dia kita tak nafikan itu satu hambatan, satu cabaran untuk kita. Adakah kita nak teruskan norma baru ini dengan kesesuaian tertentu, ataupun kita nak kembali kepada asal? Kalau kita kembali kepada asal, rugilah kita sudah mahir ya. Yang tadi Ustaz pun ada sebut. Sebelum ni kita mungkin tak mahir, tapi kita sudah mahir dengan Zoom dan sebagainya. Tapi kita memilih untuk kembali kepada asal. Jadi ini cabaran besar ya. Kalau sebut tentang cabaran ni, yang pertama tadi,
kerana mungkin kita sudah terbiasa. Kita terbiasa dengan cara-cara lama. Contohnya macam nak berprogram kadang-kadang masalah kita, alah sukarlah buat program online ni, cubalah buat program kembali kepada asal. Kekhawatiran kita ialah apabila semua rakyat sudah menerima vaksin, seolah-olah kita meninggalkan norma baru ini. Jangan kita tinggalkan norma baru ini. Kita kembali kepada asal, kita buat program fizikal dan sebagainya. Jadi ini satu kerugian besar. Kita sudah belajar, kita sudah advance teknologi, tapi kita memilih untuk kembali kepada asal. Satu kerugian besar. Dalam masa yang sama, kalau kita sebut tentang hambatan ini juga, kita tak nafikan ada kesesuaian tertentu yang perlu dibuat. Tapi contoh macam sekolah. Mungkin ada di kalangan kita yang ada adik yang bersekolah. Even saya juga ada anak yang bersekolah. Memang kita tak nafikan sekolah norma baru ni amat sukar. Sebab ini kali pertama ada adik kita yang ambil SPM belajar online. Memang amat sukar sekali. Jadi untuk kita melihat perkara ini, jadi perlu ada jalan yang moderate. Maksudnya untuk perkara-perkara yang memang amat sukar, macam tadi yang sebut contohnya sekolah secara online, secara full ini memang sukar. Jadi ia harus bertahap untuk memudahkan anak-anak murid, even guru sendiri guru juga sukar untuk mengajar secara online. Jadi ini perlu dipupuk tapi secara bertahap supaya tidak ada isu-isu lain timbul isu kefahaman, isu tertinggal, drop out dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama norma baru ini juga menyebabkan berlakunya isu mental health, kesihatan mental. Orang kata isu stres kalau ibu bapa kerja di rumah, anak juga bersekolah, jadi sukar nak mengawal situasi ini. Jadi kita tak nafikan bila mana kita nak sebut tentang perubahan, anak muda kena berubah cara baru, kita juga harus menilai hambatan-hambatan ini. Apabila kita menilai hambatan-hambatan ini, kita boleh mencari idea yang lebih inovatif. Macam mana kita nak menyelesaikan isu ini? Hambatan yang tadi saya sebut, ibu bapa dua-duanya duduk di rumah, lama duduk di rumah, tengah-tengah buat kerja, anak juga bersekolah kan. Jadi stres itu berlaku, isu kesihatan mental. Jadi ini isu-isu hambatan-hambatan yang kita kena hadapi dan juga kita kena cari jalan penyelesaian. Kalau tidak, akhirnya kita memilih untuk kembali kepada asal. Kita tidak menghargai norma baru. Kita tidak menghargai perubahan yang sudah pun kita buat. Kerana dalam masa yang sama, mungkin yang terakhir, kenapa kita kena appreciate, hargai norma baru ini? Kerana norma baru ini dia membuka ruang yang satu level, ruang yang sama rata untuk semua. Yang tadi Ustazah juga tadi sebut wanita. Kalau dulu mungkin kalau wanita untuk terlibat dengan program ini kadang-kadang bergantung kepada penganjur. Penganjur ada kekuatan buat program, kalau dia jemput wanita, dapatlah wanita jadi panel. Tapi hari ini dengan norma baru, wanita boleh buat program sendiri secara online. Jadi baiknya norma baru ini, teknologi yang ada hari ini yang lebih advance, dia membuka ruang sama rata. Jadi rugi kalau kita mengambil perikatan untuk kembali kepada normal sepenuhnya apabila wabak COVID-19 ni telah berakhir. Jadi kita kena konsisten dengan perubahan, tapi kita juga harus, yang balik pada persoalan tadi, kita harus mencari jalur tengah moderate dengan mengambil pengajaran kelemahan-kelemahan, hambatan-hambatan yang tadi saya sebut akibat norma baru ini. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Ini macam belum lagi habis cakap sebenarnya ni, Tuan Faisal ni. Boleh lagi kan, boleh kupas lagi. Tapi yang saya faham ialah Allah sudah bagi kita COVID-19, pasti ada hikmah. Allah sudah bagi norma baru ini, pasti ada hikmah. Jadi hikmah itu sekarang kita pegang, dan bagaimana untuk kita ini kita lebih kembangkan apa yang kita dapat, seperti yang kita lakukan sekarang inilah. Sebab memang betul lah, bila kita buat Zoom macam ni kan, lebih memudahkan. Tuan Faisal tidak perlu berlama-lama di Sabah, berjauhan dengan ahli keluarga, boleh balik ke Semenanjung, tapi kita masih lagi bersama-sama di dalam program seperti ini. Baik, thank you. Itu yang kita faham, hambatannya ialah jangan mahu kembali ke asal, tapi mencari jalur tengah bagaimana kita
seimbangkan yang lama dengan yang baru. Ya, macam samurai lah. Samurai dia apa ni, di Jepun dulu dia masih berpegang dengan kesamuraian tu, tapi dia pegang juga modern. Jadi bagaimana itu Jepun jadi seperti yang kita lihat sekarang ni lah, insyaallah. Okey. Ustazah Nurzian, mungkin saya tidak perlu tanya soalan, sebenarnya Ustazah sudah tahu apa yang dia mau cakap sebab dia pun sudah on fire kan, dengan apa topik yang Tuan Faisal pun suka tadi tentang hambatan. Tapi saya tanya juga lah soalan kan, ini berkaitan juga tadi kan, kita sekarang ni bercerita tentang belia, kita mahu memperkasakan belia. Sekarang ini kita sama rata, kita sudah anggap bahawa lelaki perempuan ini, kita bukan cakap sama rata, kita tidak perlu, sekarang kita tidak boleh cakap yang begitu sudah. Lelaki perempuan kita sudah tidak cakap, itu sudah yang soalan tadi sudah kan. Cumanya bila kita cakap lagi tentang mentality, ini mungkin pengamatan Ustazah lah kan. Adakah Ustazah melihat bahawa peluang dan tempat yang disediakan, yang memang sudah ada oleh MBS, kita ambil contoh, sudah menyediakan ruang dan peluang ini, adakah para belia wanita ini mengambil peluang ini? Begitu. Adakah mereka mengambil, mereka mohon pencerahan daripada Ustaz. Suka betul saya dengan Elvin nih. Dia punya twist tuh kan. Tapi sebenarnya menarik kan, Saudara Elvin. Betul tuh. Ruang dan peluang sudah diberikan. So, adakah sejauh mana khususnya orang kaum wanita sendiri lah kan, sejauh mana mereka merebut peluang itu. Jadi sebelum kita cerita pasal itu, sedikitlah saya ingin kongsikan keperjayaan beberapa sosok tubuh yang figura-figura yang terkenal lah. Semestinya dalam kalangan wanita. Saya angkat dulu mereka ini. Kenapa saya angkat mereka ini? Sebagai menjawab. Kenapa saya kata tadi sepatutnya tidak ada isu lagi kau lelaki, kau perempuan, tidak itu kenapa? Sebab ini buktinya. Kenapa? So yang pertamanya, kalau kita lihat kebelakangan yang keterdepan ini, dunia masa kini, apatah lagi baru-baru ini, saya kira pada tahun lepas, baru juga ya, tahun lepas negeri Sabah khususnya, dikejutkan dengan pelantikan 2 orang wanita untuk menjawat jawatan yang saya kira sangat besar juga di negeri Sabah, iaitu sebagai seorangnya dilantik sebagai Peguam Besar Negeri Sabah dan seorangnya lagi dilantik sebagai Datuk Bandar Kota Kinabalu, wanita. Jadi yang menariknya lagi, kalau saya buka lagi pasal yang pertama ni banyak kita punya hakim syar'i paling ketara perubahan itu apabila Malaysia telah memecah tradisi. Tradisi apa yang dipecahkan? Iaitu jawatan hakim syar'i itu telah dibuka dan dilantik 2 orang wanita menjawat jawatan tersebut. So, ini membuktikan kenapa yang saya katakan yang di awalnya tadi sepatutnya tidak berlaku lagi isu wanita hanya spesifik dia sekian-sekian apa saja yang dia punya kemampuan lah, dia ada limitasinya. Tetapi kerana perubahan dunia masa kini, wanita itu seharusnya sudah pandai mencari peluang dan ruang. Jangan manja sangatlah, orang bilang begitu kan. Tetapi dalam masa yang sama juga, wanita ini dia ada punya posisi yang lelaki tidak boleh nafikan. Ada satu perkara yang wanita ini, lelaki tidak boleh nafikan, hak wanita itu dia ada khasnya. Tetapi dari segi program-program, kepimpinan dan sebagainya, sewajarnya wanita ini mendapat tempat yang sama, peluang yang sama. Begitu maksud saya ya. Jadi kenapa disebut itu tadi? Cumanya kan satulah, saya sebenarnya dalam saya sebut-sebut jawatan tertinggi wanita membarisi antara jawatan-jawatan penting dalam negara dan juga negeri, tetapi jauh di sudut hati saya. Begitulah kali kan namanya perempuan kan. Kita tetap mau melihat kalaulah boleh ada lagi dalam kalangan wanita itu berupaya dan membuktikan keupayaannya menjadi menjawat jawatan-jawatan nombor 1 di negara khususnya. Apa jawatan-jawatan nombor 1 itu? Kamu boleh tahu juga lah kan. Siapa tahu akan datang kita sudah menerima Perdana Menteri wanita pertama seperti di negara-negara luar ya. Itu harapan lah. Mungkin sebab suatu ketika dahulu pun kita pernah berharap. Masa saya di sekolah menengah dulu kan,
pada ketika itu memang betul belia-belia wanita-wanita ni agak keterbelakang lah apabila bercerita tentang kepimpinan dan sebagainya ya. Jadi kita berharap suatu hari nanti kita mau lihat wanita hakim wanita, mayor wanita. Nah, sekarang saya sudah tiba ke hari itu. Jadi siapa tahu apabila saya berkata, suatu hari nanti saya ingin melihat Perdana Menteri wanita. Tiba pula masa itu mungkin anak saya ke apakah yang merasa zaman itu sudah suaranya kedengaran di situ ya, minta maaf. Okey. Baik, seterusnya kita bercerita tentang yang dikatakan oleh saudara Alvin tadi kan, iaitu bagaimana peluang dan ruang yang diberi ini adakah kita sudah rebut dengan sebaiknya. Baik, saya ingin berkongsi Majlis Belia Sabah ya. Majlis Belia Sabah ketika ini sudah mencari dan juga menyediakan ruang yang secukup luasnya untuk kita berkolaborasi, apatah lagi dalam dunia yang mencabar ini yang semua orang fokus dengan ekonomi. Kebanyakan kita semua fokus ekonomi. Selain daripada ekonomi, kita juga fokus dengan kesihatan. Dua perkara ini adalah berkait rapat ya. Sebab kalau ekonomi tidak seimbang, dia boleh menyebabkan kita punya mental merundum. Jadi kesihatan mental itu pun penting juga, termasuk dalam kesihatan. Jadi saya kira untuk bantuan-bantuan keusahawanan dan sebagainya sudah disediakan. Kerajaan negeri dan juga Malaysia khususnya sudah memberikan pelbagai laluan ya. Pun begitu masih tidak mencukupi. Dan sayangnya juga saya ingin mengambil kesempatan ini dan ruang ini. Saya menyerulah kepada rakan-rakan belia, adik-adik belia dan belia wanis khususnya di negeri Sabah. Sebenarnya kita punya peluang terutamanya dalam dunia keusahawanan dan juga dalam peluang untuk kita bangun semula selepas kejatuhan akibat kita punya cobaan baru-baru ini berikutan COVID-19 yang menyebabkan PKP dan segala-galanya. Banyak perkara yang kita tergendala, ramai orang terjejas. Pun begitu, kita sebenarnya sudah ada ruang. Pelbagai inisiatif telah diusahakan untuk membantu. Jadi cukupkah sekadar kita mengharapkan bantuan ini atau ada bantuan, tapi kita mau tunggu juga bantuan tu datang pergi depan rumah, baru kita mau buat. Jadi sebenarnya dari kita juga. Saya sering mendengar keluhan adik-adik belia. Bila saya jumpa bila cerita-cerita ni cerita kosong pergi jumpa, kita beli-beli barang, cerita dengan adik-adik ni, dia kata susah. Contoh saya jumpa salah seorang dia penjual burger, jual burger berniaga kecil-kecilan. Alah susahnya PKP hari tu teruk, tiada bisnes, tidak boleh buka. Yang mula-mula PKP pertama tidak boleh buka bisnes. Saya hilang. Sebelum ini 1 minggu saya boleh dapat dalam 300. Tapi bila PKP 1 sen pun saya tidak dapat. Mau bayar hutang lagi, dia kata macam tu. Dan saya tanya dengan dia, dalam masa yang sama, kamu tahukah ada bantuan untuk peniaga-peniaga kecil ini, kamu boleh mohon. Dia kata, adakah? Dia boleh tanya saya balik. Adakah gitu. Jadi ini kenapa saya cerita pasal ini? Saya mau bagi tahu sebenarnya wujud ya, sesetengah, tidak semualah, tidak ramai, tapi yang minoriti ni kita mau, kalau boleh jangan lagi jadi minoriti, jangan lagi jadi ada yang tercicir begini ni, kalau boleh semua orang tahu. Sebenarnya peluang tu ada depan mata. Apatah lagi dengan sekarang ini teknologi kita boleh manfaatkan sepenuhnya. Peluang tu ada di depan mata kita. Tinggal diri kita itu sendiri. Macam mana kita mau raih peluang itu? Saya kira negara Malaysia adalah negara yang cukup antara negara yang cukuplah untuk membantu. Walaupun sebenarnya banyak lagi yang kita perlukan bantuan. Tapi saya kira adalah, bukannya langsung tidak ada. Saya faham bila saya bercakap begini pasti ada yang tidak bersetuju dengan saya ya. Sebab saya ini suka main TikTok. Bila saya main TikTok, untuk makluman, TikTok ni dia punya info, dia punya laju tu saya kira 3-4 kali ganda lebih laju daripada media-media sosial yang lain seperti Facebook dan sebagainya. Jadi banyak info-info saya dapat daripada TikTok. Jadi daripada TikTok ni kita tahu TikTok ialah kebanyakannya dikuasai oleh belia-belia, umur remaja, muda remaja. Jadi dalam mereka ini kita boleh lihatlah di situ kata kita banyak terjejas macam ni, tiada bantuan, kerajaan tidak membantu dan sebagainya. Tetapi bila kita tanya mereka balik, contoh saya ambil contoh, pernah dengar
penjana, contoh. Penjana apa tu? Dia tanya pula kita balik. Ini sebagai contoh. Ataupun kita kata, kamu tahu kah di Sabah ada Kementerian Belia Sukan Sabah? Adakah? Bukan di Malaysia saja. Bukan Syed Saddiq lagi. Habis sudah Syed Saddiq, tukar orang lain, dia masih lagi cerita Syed Saddiq. Jadi mau ceritanya, masih lagi ada golongan belia-belia kita ini yang masih orang kata tidak memanfaatkan peluang yang ada. Saya kira apa yang saya maksudkan memanfaatkan peluang yang ada itulah zaman sekarang ini teknologi semakin canggih. Sebenarnya ruang dan peluang itu sudah dipampang depan mata, dan saya kira saya kongsi juga di sini, Majlis Belia Sabah begitu komited, apatah lagi di bawah pimpinan Presiden Saudara Ahmad Farid Zainuri yang begitu berusaha untuk memperkasakan Majlis Belia Sabah sebagai satu platform suara belia yang wajib didengar oleh kepimpinan negeri. Jadi saya kira usaha keras ini sedikit sebanyak semakin hari kita sudah lihat hasilnya, ya. Dan kerajaan negeri alhamdulillah begitu cukup mendengar suara belia masa kini. Kalau tidak mendengar, mana mungkinlah kita akan terima respon yang baik daripada kerajaan belia negeri sendiri khususnya, ya. Jadi rakan-rakan belia, adik-adik belia wanis. Saya ni dah lama lagi mau beliau sudah, mau habis term sudah. Janganlah kita tunggu. Sekarang ni kan Majlis Belia Sabah dia sudah bergerak. Dia sudah berusaha untuk menjadi platform, menjadi medan untuk bersuara, mewakili, mengangkat isu-isu kebeliaan. Tetapi dalam masa yang sama, kita yang belia-belia di belakang ini juga harus bersatu padu, bersatu hati, dan juga merebut peluang yang ada itu. Kita tahu Majlis Belia Sabah boleh menjadi suara, manfaatkan Majlis Belia Sabah. Manfaatkan Majlis Belia Sabah sepenuhnya. Bagaimana untuk memanfaatkan Majlis Belia Sabah? Ikuti Majlis Belia Sabah. Hubungi mereka. Ikuti program. Macam mana mau jadi Majlis Belia Sabah? Macam mana mau berpersatuan? Macam mana mau berkelab belia dan sebagainya. Ya, hari ini ramai belia kita semakin hari semakin cakna sudah. Cakna berpersatuan, cakna berorganisasi. Dan ini merupakan satu perubahan yang sangat positif khususnya di negeri Sabah. Kalau di Semenanjung, saya tidak heran. Berpersatuan dan berkelab ini macam rutin kehidupan sudah di sana. Tetapi kita di Sabah ini masih kekurangan, terutamanya yang di kawasan-kawasan pedalaman. Ya. Tetapi hari ini kita lihat perubahan yang sangat besar. Saya kongsi sedikit lah, minta masa sedikit. Baru-baru ini kita baru saja habis sesi mendengar mendengar pembentangan daripada calon-calon anugerah belia negeri Sabah. Saya kongsikan yang daripada pedalaman, seorang sahabat tu namanya Saudara Fazwan. Saudara Fazwan ini bercerita tentang betapanya dia tinggal di kawasan pedalaman, tetapi usaha beliau untuk mengangkat dan memajukan kampung beliau itu, tapi sebelum ini saya memang terus terang, saya bila dia sebut nama kampung dia, saya pun tertanya-tanya di mana. Rupanya saya belum pernah sampai di kawasan beliau. Dan ternyata di kawasan beliau itu masih ramai belia dan belia wanis yang perlu dibantu dan perlu diberi peluang sama seperti kita yang sudah pernah dapat peluang ini dan sebagainya. Begitu. Itu satu contoh. Manakala bila kita dengar lagi perkongsian daripada calon-calon wanita, tidak kurang juga hebatnya. Seperti contoh salah seorang adik Eti dan juga Fadila yang mengetuai antara wanita adik belia wanis muda yang mengetuai program bantuan kemanusiaan. Mereka adalah mereka antara yang mengetuai, sejak 2 menjak ni saya sudah lama tidak bercakap kan. Asyik-asyik tersasul saja. Mengajar di sekolah pun begitu juga. Macam yang Saudara Faisal sebut tadilah, guru pun berdepan dengan pelbagai kesukaran. Saya salah satu yang berdepan dengan kesukaran itu. Jadi saya kongsi balik. Mereka boleh bersama-sama dengan banyak lagi, bukan mereka sajalah, tetapi dalam ramai-ramai persatuan dan juga kelab-kelab yang
buat gerakan bantuan kemanusiaan itu, mereka antara yang memimpin dan mengetuai. Jadi siapa mereka itu? Wanita belia, muda lagi. Jadi mereka ini adalah contoh beliau wanis yang tahu untuk merebut peluang dan ruang yang ada. Jadi saya harapkan, saya kalau mereka ni boleh, jadi yang lain tu mustahil tidak boleh, kan? Kalau saya tanya balik si Eti tu pun saya tanya dia, macam mana kamu boleh terfikir untuk berprogram macam ni? Saya tanya dengan adik Fazwan itu tadi, macam mana kamu boleh terfikir mau jadi pengurusi kelab untuk di kampung kamu dan kenapa kamu mau majukan kampung kamu dan sebagainya? Ternyata mereka ini ambil peduli hal ehwal semasa. Jadi kalau boleh kita punya belia dan belia wanis masa kini, tolonglah. Saya amat berharap ruang dan peluang sudah diberi sebenarnya. Platform yang ada pun juga banyak. So, tanya balik kepada diri kita. Saya pinjamlah, ayat ni memang biasa didengar, tapi saya suka untuk ulang balik kata-kata itu. Jangan tanya, jangan tanya apa Alvin? Jangan tanya negara, apa yang sudah negara bagi sama kita. Tapi tanya dulu diri kita, apa yang sudah kita berikan kepada negara ataupun kepada keluarga kita lah yang terdekat. Ramai orang mengeluh, aduh apalah family aku boleh bantu aku masa PKP ni, tapi dia tidak tanya diri dia, apa yang dia boleh bantu keluarga dia, begitu kan. So, semuanya adalah berbalik kepada diri kita sendiri. Kalau kita ambil negatif, negatiflah jadinya. Tapi kalau kita ambil yang positif, insyaAllah positiflah yang kita akan dapat. Begitu juga dengan usaha ya. Untuk berjaya, kalau kita tidak usaha, tidak mau merebut peluang yang diberikan, platform sudah ada, ya, apa lagi, dan sebagainya lah sudah disediakan. Tapi kalau kita tidak mau merebutnya, tidak mau mencarinya, kita harapkan juga disuap di depan, di mulut kita, sampai bila? Pastinya perubahan itu mungkin akan berlaku perubahan, tetapi akan mengambil masa yang dan laluan yang sangat panjang lagi. Jadi saya kembalikan kepada saudara Alvin dan juga saudara Faizal untuk yang seterusnya. Silakan. Baik. Terima kasih Puan Nurzian. Yang kata-kata tadi sebenarnya itu juga kata-kata yang paling saya ingat tertulis di sekolah saya di SK Pekan Ranau. Masa saya darjah 5, darjah 6, ada seorang cikgu. Nama dia Cikgu Kamarul Zaman. Dia tulis, jangan ditanya apa yang, macam yang tadilah Puan Nurzian, dan sampai sekarang itu yang menjadi kata-kata azimat ataupun pegangan begitulah. Dan bila kita dengar apa yang Puan Nurzian cerita tadi, ada juga hambatan-hambatan. Maksudnya kalau di pedalaman itu mungkin bagaimana pula pendekatan norma baharu yang online ini, macam mana pula mau diaplikasikan kepada mereka. Kan, saya pun ada pergi ke satu kampung di pedalaman di Ranau. Di situ memang tiada jalan internet. Jadi macam mana? Jadi pendekatan dia itu semestinya berbeza juga. Dari pihak persatuan, dari pihak contoh macam MBS, ABIM, mungkin itulah apa yang perlu dilakukan untuk sampai kepada mereka. Kalau yang ada internet itu, adakah kita juga perlu aktif dalam TikTok contohnya. Dan bagi para belia ini pula, bagaimana untuk mereka mencari ruang dan peluang. InsyaAllah tak akan try lagi, tak ada masa. Tapi ini adalah persoalan yang mungkin boleh dipikirkan oleh para peserta kita pada malam ini. Saya pasti para peserta malam ini adalah para pemimpin kita. Dan bila kata-kata ini ataupun idea-idea ini dicetuskan oleh para panel, sebenarnya yang akan mencernanya ialah para peserta kita, dan mereka, kita percaya mereka akan melakukan sesuatu, mungkin di persatuan mereka, mungkin di kampung mereka, ya di kampung anda semua, untuk membangkitkan pula pemimpin-pemimpin yang lain, insyaAllah. Jadi kita mau raikan, ya, para panelis kita mau raikan, ada soalan sebenarnya, kan ada soalan, ini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh para panel kita. Jadi ini soalan dari para peserta. Mungkin kita, selepas ini kita akan ke round yang terakhir, kan kita tengok bagaimana, adakah kita akan sambung terus, mungkin kalau tidak pun yang terakhir itu kita simpulkan lah. Ya, kita simpulkan nanti. Tapi di sini ada dua soalan.
soalan yang pertama ini mungkin saya tanya nih, Tuan Faisal. Ya, pasal ada kaitan dengan apa yang disampaikan tadi juga. Berkenaan dengan mental health. Mental health. Jadi soalannya saya apa nih, saya sampaikan dalam cara saya sendirilah. Apakah tips, ya Tuan Faisal, tips agar belia dan mahasiswa ini mentalnya kekal sihat semasa norma baharu ini? Ya, semasa norma baharu. Contohnya, kelas online nih yang tekanannya lebih tinggi berbanding dengan kelas face to face. Bagaimana untuk kita kekal produktif dan bersemangat? Tapi soalannya ada di situ juga. Tapi itu yang saya sampaikan. Jadi bagaimana, Faiz? Baik, Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya ingat mungkin ini lebih kepada berdasarkan kepada maklumat dan juga pengalaman lah tentang mental health. Yang pertama, kita minta supaya adik-adik yang belajar di kampus supaya bersabar. Kita faham isu belajar melalui online ni ada stress je. Baik, untuk tips saya fikir ada beberapa cara ataupun kaedah untuk kita berkongsi tips untuk kita selesaikan isu mental health ni. Yang pertama, kita harus mendapat sokongan. Ini benda yang paling penting. Maksudnya kalau kita stres, kalau kita ada masalah ke arah mental health, kita harus mencari kawan ataupun mencari orang yang boleh membantu kita. Apa itu mental health? Mental health ni ialah kesihatan mental. Kesihatan mental ni apa? Kesihatan mental ni ialah bila mana dia tidak seakan-akan tidak boleh adapt dengan kehidupan dia yang dia sedang lalui. Jadi kalau kita contohnya kita sudah merasai bahawa kita tidak boleh adapt dengan situasi yang kita sedang hadapi, maksudnya kita sedang berhadapan dengan masalah pemikiran atau masalah mental. Jadi perkara yang paling utama, cari bantuan. Contoh kalau saya nak kongsi juga, kalau Abim kita ada buat talian rahmah. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan. Contoh bila kita buat talian rahmah ni, kalau ada kawan-kawan yang ada masalah stres, boleh hubungi. Kita ada step-step yang kita bagi, cadangan-cadangan, bantuan dan sebagainya. Jadi ini benda yang paling utama. Dapatkan bantuan. Kalau mungkin kita malu ataupun segan nak dapat bantuan orang-orang yang kita tak kenali, cuba untuk kita luahkan kepada kawan-kawan yang kita kenali. Penting bimbingan. Jangan keseorangan. Kalau kita stres, kita duduk seorang-seorang kat rumah, dia akan jadi masalah lain. Masalah kemurungan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks diri sendiri, kita harus ada balance ataupun kita sebut tentang keseimbangan. Kita harus seimbang. Jadi contohnya bila mana kita sebut tentang stres dan sebagainya, kita harus kita stres kerana apa? Kerana kita contohnya bila kita beraktiviti, kita berkelas, kita hanya menggerakkan otak kita. Badan kita kurang bergerak badan kita. Jadi perlunya keseimbangan. Sebab tu juga disebut, mungkin pepatah yang disebut al-aqlus salim fil jismi salim kan. Akal yang sihat itu ialah pada badan yang sihat. Kita kena selain daripada memerah otak, kita kena memerah badan. Jadi beriadah ialah alhamdulillah hari ini lepas COVID-19 saya ingat orang dah boleh keluar orang dah boleh pergi taman, orang dah boleh pergi jogging. Ini mungkin kita nampak simple, tapi ini penting untuk seimbangkan kerja badan kita dan juga otak kita. Jadi bila badan kita sihat, otak kita akan sihat. Jadi terutama yang muda-muda ni pergi outdoor. Mengikut SOP lah, bersenam, berjogging dan sebagainya untuk seimbangkan otak kita dan juga badan kita kan. Dalam masa yang sama kita juga perlu mungkin istilahnya macam mindful. Maksudnya mungkin kalau ada masa-masa sesuai, kita perlu, hari ini banyaklah eksperimen yang dibuat. Kalau contoh ada orang kata bermeditasi. Bermeditasi ni kita cuba duduk seorang fikir secara tenang. Kadang-kadang kita pergi ke contohnya air terjun kan. Kita menghayati alam. Itu pentingnya alam yang tadi presentation awal tadi yang saya kongsikan tentang alam Sebab alam ni dia ada kaitan dengan COVID-19, ada kaitan dengan stres.
Jadi bila mana kita menghargai alam, kita melihat pokok, melihat air terjun, kita melihat kehijauan bumi, dia secara tidak langsung membantu kita untuk menenangkan fikiran kita. Jadi hubungkan alam itu penting. Satu penting anak muda untuk bergerak ke depan untuk memelihara alam ini, antaranya untuk kita memastikan isu stres ini dapat diurus dengan baik. Jadi kita menenangkan fikiran ni, kita pergi ke maksud kita berfikir, bermeditasi dengan alam dan sebagainya, penting untuk kita cari penyelesaian. Dan yang terakhir bila sebut tentang mungkin keagamaan, jadi penting. Macam contoh kalau kita orang Islam ini, kita sering kali diajar oleh Allah SWT ini, jangan berputus asa. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Ya. Wala ta'yasu min rahmatillah. Dan bila mana sebut tentang stres, dalam surah Al-Insyirah, kita selalu baca surah Al-Insyirah. Kalau stres, baca surah Al-Insyirah. Selain daripada kita selalu baca, cuba kita hayati maknanya. Ini tidak bagi tazkirah sikit lah. Bukanlah tazkirah, saja nak kongsi sikit. Allah sebut dalam surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Allah cerita bagaimana Allah meluaskan jiwa Nabi. Allah mengangkat martabat Nabi. Dan Allah sebut jadi bila kita stres, maksudnya otak kita sempit. Kita kena meluaskan otak kita, meluaskan pemikiran kita, meluaskan jiwa kita, dada kita. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, Allah meluaskan jiwa Nabi supaya tidak stres. Dan Allah memberi penekanan, fa inna ma'al usri yusra, kan. Maksudnya di sebalik kekhususan itu adanya yusra, adanya kesenangan. Dan Allah guna terma usri yusra. Di sebalik adanya kekhususan itu, ada banyak yusra, ada banyak kesenangan-kesenangan. Dua kali Allah ulang, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Okey. Jadi bila mana kita berada dalam stres, jangan kita fikirkan stres tersebut. Cuba kita fikir stres itu sebagai satu benda yang kecil. Masalah kita ialah bila kita berada dalam stres, kita membesar-besarkan stres tersebut. Kita membesar-besarkan masalah. Cuba kita lihat masalah itu kecil. Tapi sebenarnya ada lagi benda yang lebih besar, yang lebih baik menenangkan. Dan Allah sebut juga fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi salah satu cara untuk kita tangani stres juga, saya simpulkan sikit. Fa idza faraqta fansab. Kalau kamu kesunyian, keseorangan, maka isilah. Jadi Allah bagi tips. Masalah stres ni timbul bila mana kita dalam dada kita, dalam jiwa kita, dalam minda kita ni kosong, tidak diisi. Maka isilah perkara-perkara negatif, diisilah dengan perkara-perkara stres. Allah kata kalau kita rasa keseorangan, jadi kita kena terlibat dengan banyak aktiviti lah, program. Mungkin kalau nak mudah hari ini dalam fik belia, salah satu cara untuk tangani stres, kita terlibat dengan aktiviti banyak. Aktiviti kita berjumpa dengan kawan-kawan, terlibat dengan aktiviti majlis beri sabar, aktiviti ABIM. Bila mana kita terlibat dengan aktiviti, maka pemikiran kita ni diluaskan, dalam masa yang sama diisi dengan banyak perkara. Jadi kita tidak lagi terfikir dengan satu perkara kecil, stres. Tapi kita diisi dengan perkara-perkara yang lain. Minda kita dibukakan dengan perkara-perkara yang lebih besar, dengan perkara-perkara yang akhirnya mengecilkan stres tersebut. Allah sebut fa iza faraqta fansab. Bila kamu keseorangan, kesunyian, kekosongan, faraqta, apabila kamu kekosongan, tidak ada aktiviti, maka isilah kekosongan tersebut. Dan salah satu cara nak mengisi ialah wa ila rabbika farghab. Sayangilah Tuhan kamu, kan. Isilah kekosongan kita ni dengan rasa sayang kepada Tuhan. Jadi ketuhanan itu penting, kita sentiasa berdoa kepada Tuhan. Aktiviti keagamaan, aktiviti saling bernasihat antara satu sama lain, secara tidak langsung akan mengecilkan stres yang ada dalam otak pemikiran kita. Jadi ini sekadar orang kata surface lah, bukan secara detail, kan, untuk menjawab persoalan yang ditanya lah. Baik, insyaAllah. Terima kasih Tuan Faisal di atas perkongsian. Saya kira banyak yang boleh diambil lah sebenarnya, kan, di atas persoalan itu. Apa yang disampaikan tadi boleh diambil untuk menjawab apa yang
ada di dalam materi. Tapi betul, yang paling penting ialah mencari ketenangan itu. Tapi adalah cara dia juga tadi macam ada aktiviti, lepas tu gerakkan badan juga. Tapi yang paling penting kita perlu faham ialah ketenangan itu sumbernya dari mana. Bila kita faham sumbernya dari mana, insyaAllah semoga ketenangan itu disalurkan dari mempunyainya ketenangan itu kepada diri yang memerlukan ketenangan itu, jiwa-jiwa yang tenang, insyaAllah. Okey, kita ada satu soalan lagi sebelum kita pergi ke kesimpulan. Kan? Sebenarnya sampai 9.30, tapi tidak apa. Ini hari terakhir, insyaAllah kita lanjutkan. Cuma tidak sampai pukul 12 lah. Jadi soalan yang kedua kita sampaikan kepada Puan Nurzian. Yang Puan Nurzian, sebenarnya soalan ini sesuai untuk dua-dua sebenarnya. Ya, tapi saya sampaikan pada Puan Nurzian yang tadi pun ada mengatakan yang berjumpa dengan calon-calon calon-calon anugerah, lepas tu berjumpa lagi dengan belia-belia di pedalaman. Bagi Puan Nurzian, ini soalan daripada peserta yang mungkin mereka juga ada mau tahu bagaimana persatuan mahasiswa, bagaimana persatuan belia ini, cara terbaik bagaimana persatuan untuk menyantuni para belia pasca COVID-19. Itu soalannya. Boleh ya? Maksudnya, bagaimana pendapat dan pengalaman lah. Okey, terima kasih Saudara Alvin. Kembali lagi bersama saya Nurzian. Bila sebut tentang peranan ya, bagaimana persatuan ataupun kelab belia berperanan untuk membantu khususnya dalam COVID ini. Dalam tempoh kita baru mau catch up balik kan setelah PKP tempoh hari yang ramai yang berlaku terjejas dan sebagainya. Jadi bagaimana, apa peranan belia, kelab belia dan sebagainya. Saya suka mengambil contoh program yang dekat dengan saya iaitu Dapur Belia. Ya. Dapur Belia ini telah pun sampai ke siri 3.0. Siri 1.0, siri 2.0 dan yang terakhir ini siri 3.0. Alhamdulillah. Melalui program Dapur Belia ini, saya diberi peluang dan ruang untuk berkenalan dengan begitu banyak. Rupanya di Sabah ini ramai kita, rakan-rakan di kelab belia akar umbi. Maknanya di dalam kampung-kampung tu ada lagi kelab-kelab belia. Jadi cumanya sebelum ini kita agak, mungkin satu, kalau kita mau raikan semua dan kita mau hubungi semua tu mungkin satu kemustahilan lah ya. Sebab seperti yang Saudara Alvin pun sendiri ada kongsikan sebentar tadi, Sabah ini bukan saja satu bumi yang sangat luas dari segi geografi dan sebagainya ya. Juga mengalami pelbagai kekangan lah. Masih ada kawasan, kita akui. Saya orang Sabah, saya akui memang ada kawasan-kawasan yang masih belum sukar untuk kita hubungi. Tetapi melalui program Dapur Belia itu, saya kira memberi satu pengajaran yang sangat besar kepada saya, membuka mata khususnya kepada saya sendiri yang telah diberi kepercayaan untuk menjadi penyelaras program tersebut, yang mana saya dapatlah berhubung dan berinteraksi secara langsung dengan kelab-kelab belia yang sebelum ini sukar untuk kita dekati, tapi kita berjaya temui melalui program ini. Jadi melalui program ini juga kita jadikan jambatan ya, Majlis Belia Sabah itu sebagai jambatan sahaja kepada kelab-kelab belia di luar sana itu, khususnya yang di pedalaman, untuk membantu masyarakat setempat. Jadi Dapur Belia itu, program Dapur Belia itu adalah satu contoh yang terbaik ya, bagaimana kelab belia, kelab-kelab persatuan yang berada di kampung-kampung khususnya membantu masyarakat mereka setempat. Saya suka apabila kami taklimat, ada beberapa kali kita taklimat, banyak idea yang dikongsi. Ada yang tidak sempat ikut taklimat tu, dia WhatsApp saya lah. Dia WhatsApp ataupun dia akan PM saya melalui Facebook dan sebagainya, berkongsi idea ya. Dan antara idea yang sangat menarik itu apabila kita mengangkat hashtag support lokal. Bagaimana support lokal ini kita begitu perkasakan? Kita ambil contoh mudah dalam program Dapur Belia ini, pada masa yang sama kerajaan negeri juga membuat bantuan, memberi bantuan berupa bakul makanan ya kepada mereka yang terjejas dengan sasaran yang tertentu. Jadi Dapur Belia ini dia
dia lebih kreatif dan dia lebih maksud saya dia lebih fleksibel lah dan tidak terhad sebagaimana program dapur bantuan bakul makanan yang dianjurkan oleh kerajaan negeri yang mana Majlis Belia Sabah sebagai dia punya pelaksana, rakan pelaksana, kita beri kebebasan kepada kelab belia ataupun penggerak-penggerak untuk dapur belia itu, penyelarasnya. Yang menariknya saya kongsikan yang telah diusahakan oleh Kelab Belia Kalabakan. Kelab Belia Kalabakan ini saya dimaklumkan Kalabakan dia ada macam Felda, dia Felda 1 2 3 dia ada banyak dia ada dan ramai satu kampung tu mungkin capai 100 penduduk dan sebagainya. So mereka berusaha untuk mencari idea bagaimana mereka boleh bantu seramainya dengan dana yang terhad. Dana dia bukan banyak dana dia terhad, adalah sangat terhad. Tetapi kita berusaha juga mau bantu. Jadi ini telah diusahakan oleh satu kelab belia di Kalabakan. Mereka berhubung dengan usahawan belia. Usahawan belia ini seorangnya ialah penjual ikan, ikan dan seorang lagi juga saya difahamkan peniaga kecil-kecilan juga, mungkin belia juga. Dia penjual sayur. Mereka adakan kolaborasi, mereka beli daripada peniaga dan pengusaha peniaga kecil-kecilan ini, mereka pajak secara lamsam dan semua tadi yang mereka pajak itu mereka edarkan rumah ke rumah. Semua dapat manfaat. Dan saya teringat kata-kata bila saya ceritakan kisah ini ataupun bagaimana perjalanan program ini kepada Tuan SUT Kementerian Belia Sukan Sabah iaitu Tuan Haji Yusri, saya kata ini contoh saya kata saya suka betul ni dengan Kelab Belia Kalabakan ni, dia kita angkat betul tu yang support lokal tu. Macam mana support lokal? Dia pajak dengan peniaga belia itu, sebab peniaga belia itu dia betul-betul berterima kasih sebab dia pun agak terjejas semasa PKP. Jadi bila ada orang pajak banyak itu kan membantu dia. Jadi betapanya dia gembira. So dalam masa yang sama juga apa yang dipajak itu juga dapat dimanfaatkan oleh orang kampung. Jadi tidak ada orang kampung bilang bising-bising, saya tidak dapat, semua dapat. Mungkin ada setengah orang cakap, kau bagi ikan je, bagi sayur je, manalah cukup itu. Kalau kita bercerita soal cukup, kalau kita bercerita soal bantuan ini memang tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Namanya bantuan kan. Jadi seadanya lah begitu. Tetapi yang saya mau tekankan di sini nih, yang menariknya itu bagaimana belia ni sebenarnya dia kreatif. Dia kreatif untuk berfikir. Bagaimana dia kreatif untuk berfikir dan dia kreatif untuk melihat situasi setempat. Itu adalah peranan belia. Jadi saya kira tadi yang persoalan tadi Alvin kan, bagaimana kelab-kelab belia dan juga persatuan-persatuan belia khususnya di kampung-kampung kan, bagaimana apa peranan mereka untuk membantu. Alah, kami sudah PKP ni tak boleh lah, mana ada lagi geran, mana boleh buat aktiviti, mau buat futsal, mau zumba-zumba, mana boleh sudah. So kenapa kita berfokuskan perkara itu? Jadi saya kira sekarang ada masalah sentiasa akan ada. Tapi macam mana kita mau cari solusinya? Jadi solusi itu haruslah dipikirkan bersama. Jadi siapa yang mau fikir itu? Kita lah orang-orang muda ini, belia-belia wanis, terutamanya yang setempat. Sebab itu saya juga sering memberi perkongsian dan saya juga nasihatkan kepada penggerak-penggerak dapur belia khususnya penggerak-penggerak dapur belia ini kebanyakannya ialah terdiri daripada kelab-kelab belia, kelab-kelab belia setempat. Saya kata jangan fikir jauh-jauh. Jangan kamu fikir yang luar biasa. Kita punya nawa itu mau bantu. Jadi bantu yang terdekat dulu. Macam konsep Islam kan, kita dalam agama kita diajar untuk membantu orang. Tetapi dahulukan kita punya adik-beradik dulu, kaum keluarga kita dulu. Itu kita dulukan yang itu, yang dekat-dekat. Jiran sebelah kita. Cukup makankah? Tidak. Sebab masa PKP yang lalu bukan saja terjejas pendapatan, ramai orang terjejas mentalnya. Anak-anak kena derak, isteri kena derak, suami kena derak pun ada juga. Berlaku. Sebab si suami sudah boleh bagi duit. Isteri dia mau minta ini, minta itu. Dia tidak tahu si sang suami sudah kehilangan. Sebab itu minta maaf
Ya, Ya. kan dia ada viral tempoh hari kan, dikata, oh kalau perempuan kena dera suami bukan main lagi kamu kasih viral lah, dia kata masuk mahkamah turun naik mahkamah. Tapi bila lelaki yang didera, jarang betul kena kasih highlight. Saya kira itu peluang untuk, maksudnya advantage untuk wanita lah kan. Mungkin lelaki dia ada maruah dia, ada mungkin dia segan, orang tahu kisah hidup dia. Tetapi realitinya berlaku. Jadi dunia sekarang ini tidak boleh sudah diramal, tidak boleh bilang dia perempuan tu, aduh kasihan dia, kasihan tu kalau perempuan tu kasihan lah dia, kasihan. Tidak ada lagi kita istilah-istilah begitu ya. Jadi sambil-sambil tadi si Elvin bagi saya soalan itu, saya teringat sesuatu bang. Bila disebut belia-belia ni kan, budak-budak remaja lah ya. Apatah lagi sekarang ini belia kita semakin mahu diremajakan. Makin muda lagi umurnya. Lebih mudah. Kalau dahulu sampai 40 pun masih belia. Oh, saya masih belia. Saya alhamdulillah tahun ini panjang umur, sudah 40 tahun. Tapi akan datang belia kita silap-silap umur 30 tahun saja dia punya limitasi. Jadi saya kira dunia kita semakin remaja. Kepimpinan kita pun semakin ramai sudah orang-orang muda. Tidak ramai sangat lah, tapi ada sudah. Jadi maknanya suara belia itu semakin diterima. Dulu kita dengar BBNU begitu viral lah, begitu tular. Budak baru Budak-budak naap. baru naap. Budak-budak baru naap. Sekarang kita ganti dengan bukan lagi BBNU, kita ganti dengan BBBC. Apa tu BBBC tu Alvin? Pernah dengar kah? Kalau tidak viral apa boleh buat lah. Saya lah kasih. Dulu BBNU. Hari ini kita mau BBBC. Apa tu BBBC? Belia bijak, belia cakna. Itu yang kita mau. Kita tidak mau lagi baru mau up ni. Tidak apalah, mau up lah. Kita harapkan dia semakin up. Tapi hari ini kita mau bukan saja dia semakin baru mau up, tapi kita mau belia yang lebih bijak dan juga lebih cakna. Bijak apa? Bijak rebut peluang. Mesti bijak rebut peluang. Benda sudah dibagi, lama. Kalau kita buka Iris punya website kan, semua ada. Penjana ada, sedia ada, siapa-siapa yang mau bisnes tu, terutamanya orang belia ni, Allah banyaknya ruang dan peluang diberi. So saya teringat saya zaman-zaman saya lepas belajar dulu, saya pun antara yang suka menunggu-nunggu, tunggu saja apa yang kena urus oleh beliau, itulah. Rupa-rupanya tidak perlu kita tunggu itu, kita yang cari. Kalau kita tunggu, lambatlah. Tapi kalau kita cari, benda itu akan jadi cepat untuk kita. So, Baik, Puan. Okey, Puan Nozian, nanti lepas ni kita sambung lagi. Boleh. Tapi yang saya dapat dari situ, yang persoalan tadi, bagaimana cara untuk menyantuni awak bila MBS buat dapur belia tu, kan? Maksudnya bila COVID-19 itu berlaku, yang diperlukan oleh orang lain ialah bantuan makanan. Jadi itu yang MBS berikan, iaitu apa yang diperlukan oleh orang itu. Jadi bila dicakap apa yang perlu difikirkan, tidak perlu jauh-jauh, fikir dekat-dekat saja lagi. Puan Norzian bilang, maksudnya apa yang perlu kita santuni ialah kita fikirkan apa yang diperlukan oleh orang yang mahu kita santuni, itulah kan. Baik, sorry Puan Norzian, saya mencelah tadi sebab sebab insyaAllah kita akan berhenti sekejap saja lagi, okay, dalam 10 minit. Tapi memang saya sangat terkesan dengan pengalaman-pengalaman yang ada pada Puan Norzian. Ya, kalau boleh kita mau tahu lagi banyak sebenarnya menjawab. Saya rasa banyak lagi orang yang mau bertanya soalan ni, tapi bila para panelis kita tahu saja apa yang mau dijawab, macam sudah tahu apa yang mahu ditanya oleh inilah para peserta. Jadi insyaAllah kita dalam 10 minit lagi kita akan menamatkan forum kita pada malam ini. Ini kita buat kesimpulan yang agak ringkas lah, ya, kesimpulan yang agak ringkas. Ini bukan lagi soalan, tapi mungkin pesanan untuk para peserta kita, untuk para belia. Mungkin boleh set lah. Kalau ada jam di situ lebih kurang satu orang tu 3 minit. Saya dulu ke? Yes, sampai saya. Okey.
Baik, terima kasih. Saya ingat pesanan akhir pesanan akhir. Uh, baik, mungkin sebelum tu minta izin saja sebab tadi ada orang tanya tentang kesihatan mental. Ni saya nak kongsi yang ni saja. Slide bukan slide pun, nak kongsi ni jika ada kawan-kawan yang perlukan bantuan Ini adalah talian rahmah Jadi mungkin kalau yang bertanya tu boleh screenshot dulu. Maksudnya kalau perlukan bantuan, ini contoh apa yang ABIM kami boleh bantulah kalau ada masalah kesihatan mental, stres dan sebagainya. Semoga mudah-mudahan boleh membantulah, insya-Allah. Baik, sekejap saya edit balik. Okey, baik. Saya stop share. Okey. Okey, baik. Satu perkara saya ingat pesanan akhir, ini adalah merupakan peluang untuk kita bergerak ke depan, anak muda. Dengan norma baru ini, hanya dua perkara saja Orang-orang yang kreatif dan inovatif akan berjaya dan terus berjaya. Norma baru ini dia memberi, tadi juga saya sebut, dia memberi ruang terbuka, kita lelaki ke, wanita ke, umur kita terlalu muda ke, kalau kita kreatif dan inovatif, pandai mengambil peluang, kita akan berjaya. Saya ambil contoh 3 sebagai penutup. Hari ini belia bila buat program kemanusiaan, menghantar bantuan, kita buat program sebenarnya impact lebih besar daripada kerajaan buat. Sebab kita lebih pandai, lebih cerdik, lebih cakna menggunakan media sosial. Kalau buat crowdfunding saya fikir kalau kita buat perbandingan dengan jabatan kerajaan, crowdfunding yang dibuat oleh belia jauh lebih baik, impactful. Saya ambil contoh, waktu awal COVID-19, ABIM, kita bersama dengan NGO lain, kita buat crowdfunding untuk membayar upah kepada Kido Care, menjaga anak-anak frontliner. Frontliner ni dia kena bekerja tapi anak-anak tidak boleh bersekolah. Jadi ABIM kita buat crowdfunding untuk upah kepada mereka yang boleh menjaga anak-anak frontliner. Dan bila kita buat crowdfunding ni, impactnya cukup besar, sambutannya cukup hebat dalam masyarakat. Kerana apa? Kerana yang tadi saya sebut, ruang yang besar, norma baru ini memberi ruang kepada sesiapa yang bergerak aktif, inovatif, kreatif, dia akan berjaya. Yang kedua, saya nak kongsikan juga, kalau mungkin ada di kalangan kita biasa dengar nama Parlimen Digital. Parlimen Digital ni bagi saya impactful, amat impact besar. Bagaimana anak muda boleh mandiri, 222 ahli parlimen termasuk juga di Sabah, semua parlimen yang kawasan parlimen ini diwakili oleh anak muda untuk berdebat, berbahas, menerusi platform digital. Parlimen digital ni amat baik. Saya melihat dalam Distro Awani, kupasan-kupasan dan sebagainya. Dan dia menunjukkan juga anak muda ni matang dalam perbahasan anak muda umur 20-an, mahasiswa, bicara tentang ekonomi anak muda, bicara tentang ekonomi kampung setempat, isu sosial, menunjukkan anak muda ni sudah matang dalam bicara isu-isu politik dan sebagainya. Cuma tinggal lagi ruangnya. Jadi bila mana ada parlimen digital, ruang yang besar amat diberikan kepada anak-anak muda untuk cerita tentang isu ekonomi dan sebagainya. Dan yang ketiga, bila sebut tentang inovatif, saya nak ambil contoh, ini juga kita boleh ambil contoh bagaimana inventor, orang yang create ataupun invent aplikasi, apps ni juga bergerak pantas. Kalau kita biasa dengan perbincangan melalui online Zoom, webinar, Google Meet, hari ini ada lagi banyak apps baru contohnya macam Clubhouse. Kalau yang ada iPhone ni tahulah Clubhouse Kerana apa? Kerana tuntutan masyarakat. Orang terbiasa dengan webinar, cakap di hadapan laptop, di hadapan komputer, dalam forum, tapi disebabkan pergerakan pantas, wujudnya masyarakat yang sudah fatigue, penat bercakap di hadapan komputer. Penat cakap di hadapan komputer. Jadi mereka mahu bercakap santai tanpa bercakap, maksudnya tanpa berada di fizikal, hanya melalui dengan suara. Jadi penggerak teknologi ini pantas membuat aplikasi Clubhouse. Jadi tak perlu tengok komputer, dengar suara saja. Jadi ini contoh
bila sebut tentang norma baru, bukan hanya cakap webinar di laptop saja norma baru. Ada lagi norma baru yang begitu pantas, yang orang ada kelompok yang tidak lagi mahu cakap di hadapan laptop, tapi hanya mahu dengar suara melalui Clubhouse. Jadi pantas. Pergerakan begitu pantas, keinginan manusia juga berubah begitu pantas. Jadi anak muda kena bergerak pantas, sentiasa inovatif, kreatif dan juga aktif. Yang penting niat utama ialah untuk memberi sumbangan kepada masyarakat, insya-Allah. Jadi itu sajalah dari saya. Terima kasih bagi pihak ABIM. Semoga kita dapat bersama lagi dalam program, dan terima kasih juga kami ucapkan, ABIM ucapkan kepada semua pendengar, dan juga terima kasih kepada rakan panelis yang bijaksana, Ustazah Nur Zian dan juga Alvin juga, moderator yang anak muda yang aktif, insya-Allah masa depan yang lebih cerah, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faisal kongsian hari ini. Okey. Bagi Puan Nurzian, apa kata-kata akhir? Mikir macam betul-betul apa ni, yang guna peluru yang paling tinggal satu lagi. Apa yang mau disampaikan kepada para belia kita yang sedang menonton sekarang ini? Apa harapan dari Puan Nurzian, terutamanya mungkin pandemik ni kan? Ya, terima kasih Saudara Alvin. Dari saya ringkas sahaja ya. Sebenarnya sesudah panjang tadi macam mana tiba-tiba hilang pula dia, tapi tidak apa. Secara kesimpulannya itu sama-sama lah ya. Apa-apa pun, siapapun yang berbicara itu jangan dulu ditengok orangnya tu. Boleh jugalah tengok orangnya, tetapi dengarlah apa yang kami bicarakan. Yang baik ambil. Kalau rasa tidak ngam di hati, kita fikir-fikirkan bersama, nanti kita bincang kemudian. Tetapi mana yang baik, ambil. So, daripada saya, besarlah harapan untuk melihat. Apatah lagi saya sudah berada di ambang hujung-hujung belia ini, bakal-bakal beliau sudah. Jadi besarlah harapan untuk melihat belia itu, belia akan datang menjadi 3B. 3B, belia, satu belia bijak. So belia bijak, belia cakna, belia berempati. So kita perlukan ketiga-tiga belia ini disatukan, elemen-elemen ini menjadi satu, terlahirlah belia yang menjadi harapan kepada nusa bangsa, agama, negara khususnya ya. Jadi saya ulang sekali lagi, belia bijak, belia bijak, belia cakna dan belia berempati. Kenapa belia kena bijak? Belia kena bijak. Kena bijak rebut peluang. Kena bijak memanfaatkan peluang. Sebagai contoh, kalau belia mahu memajukan diri dalam dunia perniagaan, dia haruslah bijak mencari peluang-peluang perniagaan yang sesuai dengan keinginan dan kejayaan yang dia mahu kecapi. Kena bijak tahu apakah peluang perniagaan yang akan mampu menjana keuntungan di tempat yang dia usahakan. Itu satu. Itu contoh, itu sekadar contoh. Tapi belia harus menjadi bijak. Bijak ni bukan mestinya saya UPSR mesti mau semua A. Oh, UPSR lagi sudah tiada sekarang kan. Tapi baru-baru ni kena bagi tahu macam mau ada lagi balik. Oh, bingung kita. Anda kisahlah. Yang penting kita tidak terhad dengan bijak akademik saja. Kita harus bijak segala-galanya, ya. Jadi mau jadi bijak itu haruslah belajar dan belajar. Jangan kurangkan ego, turunkan ego untuk belajar dengan orang yang lebih lama dengan kita. Kita lihat orang-orang tua di kampung, mereka tidak ada pendidikan. Tetapi jangan lupa, mereka ada ilmu yang sudah pasti kita tidak ada, iaitu pengalaman. So kita belajar dengan pengalaman mereka. So saya menyeru jadilah belia bijak. Yang kedua, jadilah belia yang cakna. Belia cakna ni, caknalah dengan segala-gala, terutamanya situasi sekeliling. Belia harus cakna. Oh, di Sabah ada majlis belia Sabah. Ya, apa benda majlis belia Sabah ni? Yang saya tahu majlis daerah saja yang bawa-bawa sampah. Itu dia tahu. Majlis belia Sabah dia tidak tahu. Sebagai contoh, kenapa kita perlu cakna? Rupanya melalui majlis belia Sabah, kita juga boleh berprogram. Boleh berkolaborasi, buat program itu, buat program ini. Jadi kena cakna. Macam contoh lagi, saya ambil lagi contoh program hari ini, seminar fik belia. Kalau kita tidak cakna, ini seminar fik belia ni mesti orang Islam saja ni kan boleh dengar. Dia tidak cakna. Walhal program ini boleh didengar oleh sesiapa pun. Tidak ada pengkhususan, tidak tertutup kepada siapa-siapa. Dari kita saja. Mau cakna, mau dengar atau tidak.
Okay. Dan yang terakhir, jadilah belia berempati. Kalau tidak ada empati, kita hebatlah macam mana sekalipun. Kalau tidak ada empati dalam diri kita itu, saya tidak percaya negara akan jadi satu negara yang maju, aman dan harmoni. Maju mungkin, tetapi untuk dia aman dan harmoni, pasti tidak. Kalau kita tidak ada empati. Kalau apabila sudah manusia itu sudah hilang rasa empatinya kepada orang lain, dia sudah tidak peduli. Yang penting diriku. Aku peduli apa dengan kau? Itu masalah. So, saya kira saya akhiri sekali lagi, saya seru sama-sama lah kita berusaha untuk menjadi belia bijak, belia cakna dan belia berempati. Terima kasih kepada penganjur yang sudi memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi salah seorang panel malam ini, bergandingan dengan Ustaz Faizal yang begitu hebat dia punya kupasan sebentar tadi, dengan adik moderator kita, selebriti yang cukup dikendali di negeri Sabah, dengan ruang program yang cukup besar ini, Fake Belia. Saya kalau lihat poster tu, segan kita Alvin, orang ulama-ulama tu, Masya Allah, astagfirullahaladzim, insaf kita sekejap. So saya amat berterima kasih, terima kasih. Saya mohon maaf juga, mohon maaf banyak-banyak sekiranya apa yang saya katakan sepanjang perkongsian ini ada saya tersalah bicara, tersalah tingkah dan sebagainya, saya mohon maaf. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ambillah yang positif-positif, ambillah yang jernih-jernih, yang kabut-kabut itu simpan di tepi, buang jauh-jauh. Minta maaf dan terima kasih. Kembali kepada Alvin. Baik, sama-sama. Terima kasih kepada Puan Nurzian, Ustazah Nurzian, ya, dan juga Tuan Faisal. Saya percaya sebenarnya apa yang disampaikan pada hari ini merupakan ini daripada pengalaman bertahun-tahun dalam bidang kesukarelawanan, kebajikan, persatuan, dan saya percaya juga semua yang berlaku selama ini sampai hari ini pada malam ini memang sudah pun tertulis di bukunya Allah di Lauh Mahfuz. Ya, pasti ada hikmah, pasti ada sesuatu yang kita mungkin register ataupun buka sahaja Facebook, ya, Zoom untuk pendengar. Tapi sebenarnya pasti ada yang ingin disampaikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita. Cuma pada satu, dan saya percaya bagi setiap peserta yang mendengar ni pun mereka akan mendapat kesan-kesan yang berbeza. Mungkin ada kata-kata dari Tuan Faisal, kata dari Puan Nurzian dari round pertama, dari round kedua, round yang ketiga, ada yang diambil dan akan disimpan dan dibawa pulang mungkin ke kampung masing-masing, mungkin ke persatuan masing-masing, ataupun mungkin keluarga masing-masing untuk dimanfaatkan. Dan kita doakan semuanya, ya, mendapat rahmat, mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Dan sekali lagi saya ingin meraihkan kedua panelis kita. Ya, saya dahulukan dengan Puan Nurzian Muhammad Khairuddin, iaitu Setiausaha Agung Majlis Belia Sabah, ya, dan juga Puan Faisal yang sudah baru ke Sabah dan sudah balik ke Semenanjung, ya, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Minum teh itu insyaAllah dapat lagi lah, lepas itu boleh cakap Sabah. Boleh cakap Sabah, ya, Kang Faisal? Belum lagi. Dan kita juga ucapkan terima kasih, ya, kepada ini, sebenarnya ucapan terima kasih saya wakil daripada Majlis Belia Sabah, Abdim Sabah, dan juga Belia Usia Sandakan, ya, mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah pun bersama-sama dalam Belia Bukan Kosong selama 2 hari. Sebenarnya lebih awal lagi, 29 Mac sudah bermula, dan kita doakan semoga program ini akan sampai kepada 5.0 nanti, ya, dan akan dikembangkan lagi, mungkin nanti dalam kaedah-kaedah yang berlainan. Kita pun tidak tahu apa lagi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para panelis, kepada para peserta, kepada para penonton, kepada penganjur juga. Alhamdulillah, subhanallah. Dan kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lagi.